同学们好. Melalui video ini, Anda akan belajar peraturan menulis dan membaca sistem sebutan bahasa Mandarin. Mari kita mula sekarang. Sebelum kita belajar cara menulis, kita perlu belajar cara sebutannya. Jadi kita akan belajar sistem sebutan bahasa Mandarin di mana kita panggil dia sebagai Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin biasanya dia terdiri daripada 3 unsur ini, yaitu initial, final, dan juga tanda nada, yaitu tone. Initial adalah fonem awal, finals adalah fonem akhir, tone adalah tanda nada. Initial dalam bahasa Mandarin kita kata sheng mu, sheng mu. Finals dalam bahasa Mandarin adalah yun mu, yun mu. Tone tanda nada adalah sheng diao, sheng diao. Setiap kali kalau kita nak tuliskan Chinese alphabet iaitu Hanyu Pinyin, dia perlu ada sheng mu, yun mu dan sheng diao. Mari kita mula dengan sheng mu, iaitu fonem awal, initial. Biasanya sheng mu terdiri daripada konsonan sahaja. Seperti yang Anda nampak di sini, semua alfabet yang ada di sini adalah konsonan. Bagaimana kita nak baca semua alfabet ini? Biasanya kita akan baca BPMF. Tetapi dalam bahasa Mandarin, dia ada sistem sebutan tersendiri. Contohnya, dia akan tambah vowel selepas konsonan tersebut. Jadi untuk B, kita akan baca sebagai po, po, P, po, po, mo, mo, fo, fo, te, 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 ne, ne, le, le, ge, ge, ke, ke, he, he, ji, ji, qi, qi, xi, xi, zi, zi, ci, ci, si, si, zhi, zhi, chi, chi, shi, shi, ri, ri. Seperti yang Anda nampak di sini, P, T, K, Q, C dengan CH, dia adalah bunyi bersuara. Fonem akhir, finals, yaitu yun mu. Yun mu, yun mu, kebanyakan dia terdiri daripada vokal sahaja. Jadi untuk yun mu, dia ada simple finals dan juga compound finals. Simple finals maksudnya dia hanya terdiri daripada satu alfabet sahaja, seperti yang ditunjukkan dalam baris pertama ini. Untuk compound finals, dia ada lebih daripada satu alfabet. Okey, mari kita tengok cara sebutannya. Untuk sebut A ini, kita akan baca dia sebagai A, A, O, O, E, E, I, I, U, U, Ü, Ü, I, Ao, Ao, Ei, O, O, Ya, Yao, Ye, Yu,
wa, wa, wo, wo, wai, wai, wei, wei, yue, yue, an, an, en, yen, yen, in, wan, wen, yuan, yun, ang, eng, ong, yang, ying, yong, wang, weng. Anda boleh cuba baca selepas saya. Tanda nada ton, sheng diao. Dalam bahasa Mandarin ada 4 tanda nada, iaitu tanda nada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mari kita tengok cara baca keempat-empat tanda nada dalam bahasa Mandarin. BA. Gabungan konsonan dengan vokal ini kita baca sebagai pa. Tanda nada pertama, pa. Tanda nada kedua, pa. Tanda nada ketiga, pa. Tanda nada keempat, pa. Pa, 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 pa. Tanda nada dalam bahasa Mandarin sangat penting sebab tanda nada yang berlainan membawa maksud yang berlainan. Contohnya, pa tanda nada pertama ini maksudnya adalah nombor 8. Pa tanda nada kedua ini maksudnya cabut. Pa tanda nada ketiga ini maksudnya sasaran. Pa tanda nada keempat, pa maksudnya bapa ataupun ayah. Peraturan ejaan 1, I dengan Y. Okey, contohnya tadi kita bacakan ya, ye, yen, yang, yao, you, yong. Kita boleh tukarkan I kepada Y supaya dia jadikan satu sistem sebutan bahasa Mandarin yang terdiri daripada konsonan dengan vokal. Okey, ataupun I kita boleh tambah Y di depan I tersebut. I, in, ying. Peraturan ejaan kedua, U tukar kepada W. Contohnya yang tadi kita bacakan, wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng. Seperti yang kamu nampak di sini, U tukar kepada W. Jadi dia nampak ada konsonan dan vokal. Okey, kalau U sahaja, kita tambah W di depan U tersebut. Peraturan ejaan ketiga. Okey, seperti yang kamu nampak di sini, ini dibaca sebagai U. Ini bukan lagi U, tetapi U dengan 2 titik mata di atasnya. Okey, kalau U ini kita tambah Y di depannya dan 2 titik mata tersebut dibuang. U, yue, yuan, yun. Tetapi ada initials yang dikecualikan, kekalkan 2 titik mata tersebut. Contohnya, lu dengan nu. Okey, tadi saya kata tanda nada sangat penting dalam bahasa Mandarin kerana tanda nada yang berlainan membawa maksud yang berlainan. Tetapi, bagaimana kita nak tandakan tanda nada dalam pinyin? Yang penting anda perlu ingat adalah tanda nada hanya wujud pada vokal sahaja. Apa maksudnya vokal? Iaitu fonem akhir. Yunmu. Contohnya, LA. L adalah konsonan. A adalah vokal.
Jadi di sini hanya ada satu vokal. Jadi tanda nada akan ditanda pada huruf A. Tak kira tanda nada pertama, kedua, tiga ataupun keempat. Memang kita akan tandakan tanda nada pada huruf A sahaja. Bagaimana kalau dalam pinyin tersebut ada lebih daripada satu fonem akhir seperti A, I ini? Masih lagi kita cari huruf A. Sebab huruf A itu akan diutamakan. Shao, A lagi diutamakan. Tian, A lagi. Yuan, A. Kalau tidak ada A dalam pinyin tersebut, contohnya duo, dou, hei, xie, yue, apa kita perlu tandakan? Okey, kita akan cari huruf O. Seperti D-U-O, dou, D-O-U, dou. Bagaimana dengan kalau tak ada huruf O ini, kita akan cari iaitu huruf I. Okey, kalau tak ada A, O, E, kita akan pergi kepada I dengan U. Okey, di sini anda perlu perhatikan I dengan U ini, mana-mana satu huruf wujud pada hujung sekali, tanda nada akan ditanda padanya. Contohnya, D-I-U. Kita akan letak tanda nada pada huruf U. Sebab huruf U itu wujud pada hujung sekali. D-U-I, tui. Huruf yang wujud pada hujung sekali adalah I. Jadi, tanda nada akan ditanda pada huruf I. Seperti juga dengan jiu dan zui. Neutral tone maksudnya tanda nada neutral. Tanda nada neutral itu dia tidak ada tanda nada padanya. Okey, biasa kita akan baca dia dengan lembut dan juga pendek. Contohnya, mama, mama, 学生, 学生. Contoh lain, boleh anda rujuk buku teks anda. Modifikasi tanda nada. Apa maksudnya modifikasi? Iaitu perubahan. Okey, mari kita tengok. Di sini ada dua tanda nada ketiga. Okey, dua tanda nada ketiga ini berjumpa. Tanda nada ketiga pertama akan tukar jadi tanda nada kedua. Seperti contoh yang tunjuk di sini. Ni dengan hao. Ni dia akan tukar jadi tanda nada kedua. Ni hao. Contoh kedua, lao, hu. Lao dia akan tukar jadi tanda nada kedua. Modifikasi tanda nada pu. Tanda nada asal untuk pu adalah tanda nada keempat. Dia akan berubah sekiranya dia jumpa dengan tanda nada keempat. Okey, contohnya, pu. Ini semuanya adalah tanda nada asal pu. Dia akan berubah jadi tanda nada kedua sekiranya alfabet yang seterusnya adalah tanda nada keempat. Jadi kita akan bacanya sebagai 不是, 不去, 不屑. Modifikasi tanda nada I. Tanda nada asal I adalah tanda nada pertama. Dia akan berubah jadi tanda nada keempat sekiranya dia berjumpa dengan tanda nada 1, 2, dan 3. Jadi kita akan bacakan sebagai 一张, 一年, 一起. Kalau I ini berjumpa dengan tanda nada keempat, maka dia akan berubah jadi tanda nada kedua, iaitu kita akan baca dia sebagai 一共. 一共. Ini saja untuk video ini. Sekian, 谢谢.